Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Saya Nazri Kahar. Selamat datang dalam Dialog SME Sabah 2021 sempena bulan SME Agrobank, dan kali ini kita akan menampilkan usahawan-usahawan agro dan PKS yang berjaya serta wakil Agrobank yang akan berkongsi pengalaman dan pemulihan sepanjang kita melalui pandemik COVID-19, dan apakah perkara-perkara yang boleh menjadi peluang kepada usahawan agro dan juga PKS. Dalam masa yang sama kita mengenal pasti cabaran dan bagaimana kita dapat membantu semua usahawan agro dan PKS untuk lebih bertahan dan mencari peluang-peluang baru sepanjang kita melalui pandemik COVID-19 ini. Jadi saya akan bersama dengan 3 orang ahli panel. Tanpa berlengah masa, bagi anda yang setia ataupun bersama dalam live Facebook Agrobank pada pagi ini, kita akan tampilkan Puan Khadijah Iskandar, penanggung tugas Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank. Selamat pagi. Assalamualaikum Puan Khadijah, apa khabar? Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Khadijah kerana sudi bersama saya Nazri sekali lagi dalam dialog SME Sabah 2021. Dan dari Sabah Keningau kita bawakan seorang tokoh usahawan agro yang tidak asing lagi, pelbagai perniagaan agro diceburi, dan kita tampilkan yang berbahagia Datuk Yap Yun Phuc, CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Yun Phuc Resources yang Berhad. Selamat pagi Datuk, apa khabar? Salam sejahtera. Ya, selamat pagi. Sihat ya orang-orang Keningau, orang Sabah ya Datuk ya? Ya, baik-baik. Terima kasih. Kita akan dapatkan pencerahan dan cerita pengalaman Datuk melalui perniagaan sepanjang pandemik COVID-19 sebentar saja lagi. Dan kita akan bersama dengan Puan Zuraina Mursyid, pemilik Cendol Ina yang kini berada di Papar, Sabah. Assalamualaikum Puan Zuraina, apa khabar? Assalamualaikum semua. Terima kasih Puan Zuraina. Bagaimana perniagaan cendol kita, semakin maju ataupun terkesan juga dengan COVID? Walaupun kita masih terkesan. Okey, kita cuba akan terus berhubung dengan Puan Zuraina. Cuba kita atasi sedikit isu teknikal ya. Terima kasih. Ya, kita akan berinteraksi sebentar lagi Puan Zuraina ya. Jadi tanpa berlengah masa, mungkin kita akan mulakan Dialog SME Sabah 2021. Bagi anda di luar sana yang mengikuti live Facebook pada pagi ini, anda boleh memberikan soalan, pandangan ataupun sebarang cadangan untuk kami ajukan kepada ahli panel. Tanpa malu, anda boleh berikan segala soalan dan juga cadangan anda untuk kami ajukan kepada ahli panel di hujung siaran kami pada pagi ini. Jadi mungkin saya mulakan dengan Puan Khadijah. Puan Khadijah, orang kuat Agrobank, dan pastinya dengan pelbagai dana-dana yang disediakan oleh pihak kerajaan, dalam masa yang sama menghargai ketabahan, ketikalan para usahawan agro dan PKS kita di negeri Sabah. Jadi bagi Agrobank, boleh Puan kongsikan sedikit berkaitan dengan program pembiayaan yang sudah pun ditawarkan dan sedang ditawarkan oleh Agrobank berkaitan dengan agro makanan di bawah penjana, dan bagaimana ia dapat membantu para usahawan agro kita dan juga PKS kita. Silakan Puan Khadijah. Sebelum saya menjawab soalan yang diajukan oleh tadi moderator kita, saya ingin berkongsi maklumat ya. Saya ingat semua orang dah dapat maklumat ni, di mana semalam yang amat berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan pelan pemulihan negara yang melibatkan 4 fasa. So saya bagi pihak Agrobank ingin menyatakan yang kami memang menyokong inisiatif di bawah pelan pemulihan negara. Dan untuk makluman dari pihak Agrobank pula, kami telah pun menyediakan berbagai-bagai program di samping dana-dana yang ada untuk membantu memulihkan keadaan ekonomi negara, yang di mana juga melibatkan secara langsung pelanggan-pelanggan kami dan IKS secara amnya. Bila kita bercakap pasal penjana sebenarnya telah pun sedia ada di Agrobank sebelum MCO 3.0 lagi.
Ya, setakat ini kita telah pun meluluskan pinjaman-pinjaman atau pembiayaan kepada 14,610 pelanggan-pelanggan kami, di mana approval rate-nya juga adalah tinggi, melebihi daripada 90%. Ya, dan kebanyakan mereka ni adalah daripada golongan IKS dan juga B40 ataupun micro customers, ya. Dari segi sedikit sebanyak berkenaan dengan penjana fund ni, dia akan membantu usahawan-usahawan ini untuk memulihkan semula perniagaan mereka dan untuk membantu kos operasi mereka. Bila kita kata pasal membantu kos operasi mereka, kos ini juga tidaklah membebankan kerana kadar keuntungannya adalah rendah sebanyak 3.5% setahun dan had pembiayaan adalah minimum 1,000 dan maksimal 50,000 dan tempoh pembayaran sebanyak 5 tahun. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan penjana, dan di samping penjana kita pun ada dana-dana bank yang lain yang pelanggan-pelanggan kami boleh datang dan memohon. Ya, menarik. Puan Khadijah, mungkin Puan Khadijah nak jelaskan apakah sebenarnya yang dibawakan oleh para usahawan agro kita dan juga PKS kita ketika mereka datang berjumpa dengan pegawai Agrobank, dan apa kesukaran utama mereka sepanjang setahun lebih ini kita melalui pandemik COVID-19? Seperti yang kita tahu, kebanyakan mereka dia terganggu cash flow dia, ya, sebab ada yang bila kita cakap pasal PKP, apa yang kami dapat tahu bukan sahaja mereka kata yang bukan essential services yang tak boleh berniaga and therefore terkesan, ada yang essential services pun sebenarnya terkesan juga perniagaan mereka. Mungkin sebab supply-nya, ada dari rantaian the supply chain mungkin akan terganggu. Jadi itu adalah kebanyakannya adalah masalah yang disuarakan oleh pelanggan-pelanggan kami. Jadi bila kita bercakap pasal masalah-masalah pelanggan ni, sebenarnya sebelum pandemik ni pun, sebab Agrobank dia kebanyakannya memanglah semua customer kita dia in the food industry or agriculture industry, yang kita memang tahu risikonya berbeza dengan sektor-sektor lain. Mereka ada exposed to the weather punya risk, climate risk contohnya. Jadi sebelum pandemik pun ada bencana-bencana alam yang lain. So seperti yang kita tahu sebelum-sebelum ni pun kita memang menawarkan moratorium pada pelanggan-pelanggan kita dan juga penjadualan semula R&R. Jadi bagi kita nasihatkan semua pelanggan-pelanggan kita, kalau ada masalah, walaupun kita telah umumkan secara amnya pakej-pakej yang telah tersedia. Contohnya moratorium 3 bulan ataupun pembayaran semula yang kita kurangkan sebanyak 50% for the next 6 months. Tapi sekiranya pakej-pakej ini masih tidak bersesuaian, kami menasihatkan semua pelanggan-pelanggan kami, khasnya pelanggan Agrobank ataupun pelanggan bank lain, untuk berjumpa dengan bank-bank lain. Saya ingin berkongsi satu pengalaman lah selama MCO ni. Ada customer yang ingin menjadi customer Agrobank, tapi dia ada masalah sebab dia tak boleh bayar. Dia punya financing dengan bank lain. Jadi dia tanya macam mana saya nak buat. So saya kata macam ni, pergi jumpa bank sana, because semua bank akan faham MCO tu ada menyebabkan cash flow problem to everybody. So you pergi jumpa and then dapatkan surat dan tunjuk kat kita, so kita boleh bantu walaupun you belum lagi kita punya customer. Then besok dia pergi, hari selepas tu dia datang jumpa snapshot gambar, dia dapat daripada bank tersebut. So ini menunjukkan tanda di luar sana, kita ramai lagi saya rasa dia mungkin rasa takut atau tak selesa untuk berjumpa bank-bank, di mana bank-bank akan memahami sekiranya ada masalah COVID. Bukan sebab ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Jadi bank pun tetap akan faham lah. Mungkin Puan Khadijah nak tambah sedikit lagi. Kita tengok tadi montaj awal kita di Sabah itu ada satu program pembiayaan yang amat menarik ditawarkan oleh Agrobank, di mana rakan-rakan kita B40, kelompok usahawan mikro dan usahawan sosial kita yang dahulunya berniaga kecil-kecilan, tetapi dengan pembiayaan agronisa kita dan juga mikrokredit, mereka dapat hidup lebih selesa, pembiayaan yang mudah dan ringkas, tapi
dengan dilakukan dengan baik sekali oleh rakan-rakan Agrobank di Sabah, di Puka, di Kiuliu, kalau di Pundasang dan sebagainya. Tetapi sepanjang PKP, sepanjang MCO, adakah kita tahu mereka tidak banyak masa boleh berniaga kerana dilarang perniagaan pasar malam, pasar tamu dan sebagainya. Adakah mereka juga antara kelompok yang paling terkesan dan bagaimana mereka kataupun dilayan oleh Agrobank ketika ini, Puan Khadijah? Ya, bagi pelanggan-pelanggan kita yang micro customers kita panggil ni, memang mereka terkesan. Sebab itu pada mulanya sebelum ada pengumuman pasal moratorium pun, kita telah secara automatik kita come up with our own packages for these customers. Kita kata, kita tahu MCO datang dan ini adalah kita dah kata tak payah bayar for the next 6 months. Nanti you come back and sit down, kalau 6 bulan masih tak cukup, kita cuba carikan. Sebab kita pun di bawah agensi MAFI, kita akan cuba cari agensi lain untuk membantu lagi sekiranya di luar bidang Agrobank. Yeah. Jadi itu adalah salah satu yang kita telah lakukan, khidmat nasihat. Kita juga sebenarnya telah ada dana-dana sebenarnya yang saya rasa orang kurang tahu dari segi tadi kita bercakap pasal moratorium dengan penjadualan semula. Ada juga dana-dana lain selain pada penjana, contohnya daripada bank negara di mana disalurkan melalui Agrobank. Kita panggil pembiayaan, sokongan dan pemulihan bersasar. Ya, ini pada mereka yang tidak berkesempatan untuk mendapat dana SRF yang sebelum ni diumumkan. Jadi mereka sebenarnya boleh datang dan berbincang dan minta lagi lah additional facility macam mana dapat membantu. Jadi adalah menarik saya rasa berkongsi maklumat kat sini. Bila selepas, because ini dah MCO yang ketiga ya. Yeah. Bila kita tengok MCO pertama, kedua, bila ada sedikit fasa pemulihan in between, yeah. And semua IKS ni sebenarnya kebanyakan mereka membayar semula yang size strategic microfinance ni. So itu menunjukkan memang mereka telah dibantu. Dan memang masalah tu masalah yang genuine, bukannya dibuat-buat. Jadi kita faham. So itu saya nasihatkan lagi sekali, ramai saya rasa di luar sana dia bila ada persepsi tak ada auto moratorium, dia tak bermakna kita tak boleh approach bank secara langsung and berbincang. Kemungkinan moratorium tu lebih daripada 3 bulan atau 6 bulan. Dan untuk makluman semua, bila kita kata moratorium, mungkin ada juga yang risau. Bila dia pergi kat bank, minta moratorium, mungkin rekod kredit dia, sikris dia akan terganggu. So, masa hadapan nanti nak minta financing lain, mungkin susah. Tapi jangan risau, dia tak akan ada impact dekat sikris report kita sebab memang dikecualikan sampailah ke bulan 12 tahun ni insyaAllah lah setakat ni. Ya? Menarik. Kita akan mendapat penjelasan lebih lanjut situasi di Sabah dan bagaimana Agrobank melayani pelanggan-pelanggan dan juga pihak yang berkenaan. Mungkin saya nak tanyakan pada Datuk Yap. Datuk Yap sebagai usahawan agro makanan, usahawan PKS yang amat berjaya, panjang kita mengenali Datuk Yap dan juga Agrobank memberikan pembiayaan yang amat besar kepada Datuk Yap. Jadi sepanjang setahun yang lalu, apa sebenarnya yang Datuk boleh ceritakan, kongsikan kepada kami dan apa yang Datuk lakukan untuk memastikan perniagaan usahawan agro Datuk Yap boleh bertahan dan juga boleh kataupun menempuh situasi getir dan sukar ni. Datuk Yap, silakan. Ya, terima kasih kepada Moderator Encik Najri Kahal. Jadi lebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada kerana sudi menjemput saya dalam dialog SME Sabah setahun COVID-19, pemulihan dan pemeriksaan industri agro makanan dan PKS pada hari ini yang diadakan secara maya saja. Jadi di sinilah saya akan boleh berkongsi juga pengalaman saya ini. Selama begini, ini PKC sudah 1 tahun lebih. PKP ini sudah lebih 1 tahun lebih. Jadi cara hidup yang baru memang sudah terbentuk. Kita kena sesuai diri
dengan norma baru ini paling jelas kos hidupan kita sudah meningkat. Contohnya kos belian ini makanan ternakan semua sudah meningkat lah. Jadi termasuk udah baja lebih kurang sudah sampai 70% sudah meningkat lah. Jadi dari segi ini perniagaan, jadi bahan mentah berkurang dan kos juga mengurangkan, logistik juga meningkat. Contohnya macam sekarang kapal saya ini, dulu susu dari sini antara pergi di KL dan Johor. Selepas itu kapal seminggu ada 2 kali jalan. Jadi sekarang kapal tinggal 1 minggu lagi 1 kali. Sepatutnya dulu kapal itu kalau saya punya susu mau antar pergi di Johor, dia terus sampai di Johor. Sekarang tidak lagi. Kapal ini teruskan pergi di KL. KL terpaksa gunakan satu transportation, tarik lagi pergi di Johor. Jadi ini kos memang sudah bertambah tinggi lah. Jadi mengeluarkan yang bertambah, kita terpaksa lah lebih perhatian dengan kos pengeluaran yang bertambah. Kita terpaksa juga lebih perhatian lah dalam pengeluaran kos per unit kos. Kita harusnya mengarahkan perbezaan dan menjaga mutu bahan penguralan. Pada masa yang sama juga ini, kita perlu juga sangat sensitif terhadap mempertahankan kesegaran sebelum sampai ke perangan. Kita memandangkan banyak perangan kita sudah tidak dapat perniagaan karena PKP. Pemasaran produk kita terhad akibatnya beberapa sektor seperti pelancongan sudah tidak dapat dijalankan, tidak dapat merentas daerah, negeri dan negara. Ramai orang juga kehilangan kerja dan kehilangan pendapatan. Tetap menyebabkan dana pemberian masyarakat kurang merangsangkan. Oleh yang demikian, kita harusnya mempertingkatkan efisiensi pengeluaran, menekankan kos pengeluaran produk kos ke tahap yang optimum, mempertahankan kualiti dan harga yang boleh dijangka oleh konsumer yang kurang daya pembiayaan. Belum boleh lagi kata pemulihan sebab pandemik ini belum lagi berlalu, berjaga-jaga sajalah supaya dapatlah mengurangkan kerugian dan mengoptimalkan keuntungan. Yang penting sekarang adalah bertahan. Percaya juga lah ini pembekalan bahan makanan akan semakin berkurang di masa yang akan datang. Jika keadaan sekarang ini terus berlanjut, apa yang saya berlaku adalah dalam keupayaan saja membuka lebih ladang, meningkatkan volume pengeluaran, menampungkan pengeluaran bahan makanan utama untuk yang sihat supaya orang ramai masih dapat bakalan bahan makanan dengan harga yang berpatutan pada masa akan datang. Jadi sejak mencuburi diri dalam pertanian pada tahun 1982, saya paling pun dapat bantuan saja. Saya punya ladang ini adalah memang agrobank juga lah yang bantu sama saya selama begitulah. Sehingga sekarang juga masih bantu juga lah agrobank. Sentiasa kita bersamalah agrobank. Jadi apalagi dalam keadaan pandemik sekarang ini, kita boleh juga ini mengadakan latihan, tetapi kalau ada mana-mana pihak yang berminat ataupun ingin membelajar apa yang syarikat saya buat, sangat dialu-alukan datang ke ladang saya. Saya tidak ada halangan sama sekali untuk memberikan latihan secara percuma.
Jadi tren juga ini perniagaan juga sebaiknya mempunyai ekonomi for the skill juga bersifat komersial, memandangkan kos pengelolaan logistik, pemasaran di Sabah adalah memang tinggi lah. Kejayaan sesuatu perniagaan sangat pemasaran di Sabah adalah tinggi. Bergantung kepada unit cost yang seterusnya menentukan margin keuntungan yang akan menentukan keras tirian sesuatu perniagaan rantaian pemasaran yang mantap dengan keparakangan produk yang dapat membantu pihak usahawan menyusulkan peminat pasaran dalam masa yang tertentu di luar jangka seperti pandemik ini. Jadi melabur juga ini dalam bidang ini mengurangkan makanan akan membuka jalan yang lapang dan stabil dan masa yang akan datang dengan intake yang import bahan makanan di Malaysia ini yang mencapai RM50 bilion pada tahun 2020. Dengan satu ini kos yang terlalu tinggi, kita semua import ini makanan. Jadi tahun ini akan meningkat pergi 6.5%. Jadi setiap tahun akan meningkat. Sudah pasti harga makanan import akan semakin meningkat akibatnya berlaku pandemik yang berlaku sekarang ini. Malaysia sudah tibalah masa berusaha dengan tekan meningkatkan pengeluaran sumber makanan domestik secara besar-besaran. Jadi yaitu commercial skill, dan juga kita mempunyai tanah yang subur, cuaca yang begitu baik, sepanjang kita boleh tanam. Jadi inilah masa kita akan cari jalan macam mana meningkatkan, sebab ini adalah food security. Jadi memperpanjangkan juga masa menyimpan bukan hanya untuk memenuhi keperluan rakyat dan mengurangkan import. Kelebihan bahan-bahan makanan akan dapat diekspor untuk memperbaikikan ekonomi negara, memandangkan kebanyakan negara lain juga masih lagi bergantung kepada import. Jadi contohnya lah macam sekarang saya punya ladang ini. Kita ini perniagaan related bermaksudnya jadi satu channel ini. Kita lari ladang, memang pertanian dari ladang. Jadi ladang sekarang ini kita keluarkan produk susu. Susu ini akan antar kilang. Kilang akan diproses. Bila diproses, kita punya mesin dari luar negara. Bila dari luar negara, ini mesin. Jadi bila ada something technical punya program kah, elektrik kah, jadi kita di sini tidak ada orang yang technical yang untuk dibuat ini barang. Jadi terpaksa kita import lah. Itu orang dari luar sana, dari Japan kah, dari Europe country, mau tolong kita buat. Tetapi pada masa sekarang sudah lockdown. Jadi susu di pasaran sudah lebih kurang 3 minggu sudah, belum lagi itu mesin boleh repair. Jadi saya pun customer komplain terus sama saya bilang saya pun tidak boleh buat apa-apa. Jadi ini satu contoh lah. Jadi saya pun mintalah, memohonlah bantuanlah untuk ini sektor pertanian. Mesti kita gunakan SOP juga dari kerajaan dan juga minta juga kelonggaran ini SOP dari kerajaan supaya ini kita punya pertanian ini sentiasa mau karena monitor, sebab ini food security paling penting untuk kita punya negara untuk masa depan. Jadi kalau kita tidak lagi fokus pada masa sekarang, jadi sekarang kita punya importation sudah capai 50 bilion dan juga setahun akan meningkat 6.5%. Ini jadi satu masa depan masalah besar ini. Jadi saya mintalah siapa yang agensi mana yang berkenaan ni kalau boleh bantu, tolonglah bantu. Agrobank memang sentiasa juga bantu kita ini, saya tahu tidak boleh diasingkan sendiri, sentiasa bersama-sama kita. Tetapi walaupun ada Agrobank bantu, kita punya produk hasil bagaimana? Itu yang disoalkan, itu sajalah saya cuma bagi pihak saya sendiri, saya highlightkan ini sebab saya pun jadi anchor jaga ini farmer. Jadi kalau farmer ini produk datang, saya tidak boleh keluar, saya pun tutup juga. Betul. Akhirnya farmer pun tutup. Jadi siapa akan produce ini makanan?
Itu sekian dan terima kasih kepada moderator. Mungkin saya nak minta Datuk jelaskan lagi. Tadi Datuk menyatakan bahawa antara perkara yang menjadi beban besar sepanjang COVID-19, sepanjang pandemik dan juga MCO ni adalah melibatkan kos baja dan juga kos makanan haiwan. Jadi apa cara Datuk untuk absorb ataupun menyerap kenaikan harga yang begitu tinggi ini? Dalam masa yang sama, Datuk ingin mengekalkan harga kepada pelanggan dan juga kepada rakyat, terutamanya di negeri Sabah. Semoga mereka dapat minum susu, mereka dapat daging segar, mereka dapat segala orang kata pun produk-produk hiliran haiwan makanan ternakan ini dengan harga yang bersesuaian. Jadi bagaimana Datuk menanggung ataupun mengurangkan kos kepada makanan haiwan dan juga baja ni, Datuk? Datuk boleh jelaskan? Ya, ini kos ini, bila kos ini sudah meningkat, jadi otomatiklah itu produk akan meningkat. Tetapi hadapi masalah besar kita sini, ada lagi agensi, contohnya macam sekarang kita ada KPDN, Kementerian Perdagangan dalam negeri. Jadi sekarang itu pun dikawal juga, kadang-kadang itu harga, contohnya macam daging lembu. Untuk dikawalkan pada hari besar, dikawalkan itu harga. Should be kita akan duduk bersama-sama teknikal. Ini saya punya cadangan lah. Should be sama-sama teknikal. Contohnya macam Jabatan Haiwan, JPW. Kita akan sama-sama duduk bincang satu round table. Sepatutnya daging berapa sekilo. Susu berapa sekilo. Jadi ini harganya mau win-win. Contohnya macam sekarang, susu import dari luar negara. Itu susu recombined milk. Dia sudah jual lebih tinggi punya harga. Sudah jual dalam RM8 lebih. Sedangkan saya punya susu segar dijual sini baru RM6.50. Jadi itulah bagaimana agensi akan bantulah kita ini selesai, sebab kita akan farmer kan. Di mana lagi kita produce kita punya makanan, di mana lagi kita mau kawalan ini harga dalam pasaran. Jadi ini satu cost lah bagi farmer ini. Itu yang sekarang ini banyak yang ladang-ladang sudah tutup. Jadi bila tutup, di mana kita mau beli daging lagi? Terpaksa kita gantung kepada daging dari India. Contohnya macam sekarang Sabah. Daging India sudah import. Paling besar punya amount, hampir mau 7.000 metric ton setahun. Begini juga daging dari Australia dan juga New Zealand. Campur-campur hampir mau 9.000 metric ton. Jadi Sabah sini hanya dia boleh mengeluarkan itu lembu setahun saja, belum tahu lagi sampai 10% dia punya daging, SSL. Jadi satu angka yang besar ini kita akan membajarkan punya uang pergi beli ini makanan. Sebenarnya kita boleh buat. Jadi harga itu pun kita akan bincang baik-baik. Di mana teknikal ini agensi kita akan sama-sama berbincang. Patut farmer yang mau untung berapa, begini juga middleman mau untung berapa banyak, consumer akan terima ini. Sebenarnya kalau banding dengan daging dari Australia, daging segar juga. Daging paha pun sudah jual 1 kilo 45 hingga 50 ringgit. Tetapi kita punya daging segar jual di pasar saja 27 ringgit pun pada waktu perayaan disuruh harga diturun pergi 25 ringgit. Bagaimana? Sedangkan kita pun sepanjang tahun jual ini harga, bukan ada kasih sengaja hari besar baru kasih naik. Tidak juga. Kita ikut juga itu harian yang kita jual fix begini. Saya pun tahu juga consumer pun kita mau bantu. Apalagi kita punya daging, ini hari slaughter, ini hari di pasar. Sudah jual. Kalau banding dengan daging buku dari India bertahun. Begini juga chill meat dari Australia, sudah 2 bulan. Pun jual harga tinggi juga. Itu patut itu kalau mau kawalah sekali semua itu. Jangan saja kawal kita punya farmer. Jadi kerajaan sudah gunakan berapa banyak uang. Sejak dari tahun 1982. Saya adalah farmer ketiga. Selepas itu kerajaan persekutuan kasih banyak peruntukan untuk training ini farmer. Capai 700 lebih ini farmer.
Akhirnya sekarang itu farmer tinggal berapa puluh orang lagi. Jadi sekarang kalau semua tak mau piara lembu, di mana lagi mau jual daging lembu? Itu sudah satu masalah. Sebelum ini daging India 3 ringgit 1 kilo. Jadi sekarang daging India sudah jual 22 ringgit 1 kilo. Daging kerbau. Di Sabah lah. Selepas kalau sudah pupus itu lembu di sini, ini harga akan meloncat tinggi sampai 30-40 ringgit. Itu saya pun tidak tahu sudah macam mana mau tahan, sebab sekarang makanan sudah 70% sudah meningkat. Itu saja. Kita bersimpati dan juga kita amat memahami apa yang dihadapi usahawan agro makanan anchor seperti Datuk Yap ini, dan kita ingin dapatkan pengalaman dan cara-cara pemulihan Datuk Yap menghadapi situasi getir ini. Mungkin saya terus bersama Puan Zuraina Mursyid, pemilik cendol Ina yang kini berada di Papar. Dengan cerita cendol ini memang top di belah pantai barat Sabah ini, di Papar, di Beaufort, sampai ke kawasan-kawasan pantai barat Sabah ini. Mungkin Puan Zuraina, bagaimana pengalaman cendol Ina ini sepanjang setahun lalu ketika kita melalui pandemik sehinggalah hari ini dapat boleh terus berniaga? Adakah cabarannya sama macam Datuk Yap, mungkin berbeza sedikit kerana jenis perniagaannya berbeza? Mungkin Puan Zuraina nak berkongsi pengalaman itu dengan kami dalam program pada pagi ini. Silakan Puan Zuraina. Assalamualaikum. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan kepada Agrobank dalam jemput saya untuk bersama-sama dalam program ini untuk berkongsi cabaran-cabaran yang kami hadapi di semasa COVID-19 ini. Kebanyakan cabaran yang saya hadapi, terutama kepada cendol Ina, adalah daripada segi pengambilan dan penghantaran stok ke kios-kios dan ke kawasan-kawasan yang tidak digunakan untuk merentas daerah. Dan disebabkan itu, ada beberapa kios yang kita boleh berniaga dan ada beberapa kios yang kita tidak boleh berniaga. So means ada kios yang buka dan ada juga kios yang tutup. Selain itu, kami juga mengalami masalah seperti kenaikan bahan mentah, kenaikan sana sini barang naik, bahan yang digunakan sana sini naik, tapi kita still manage dengan harga yang kita jual. Tetapi alhamdulillah, walaupun ada kios yang buka, ada kios yang tutup, kami masih boleh menjaga pendapatan walaupun sangat-sangat mencabar lah. Waktu pandemik ini memang sangat-sangat mencabar untuk kami, tetapi itu tidak melemahkan semangat kami untuk kami terus berniaga, untuk kami terus berjuang semasa pandemik COVID-19 ini. Puan Zuraina, mungkin boleh jelaskan sedikit lagi, kerana kita tahu kios cendol ini boleh diletakkan ataupun di mana-mana, di bangunan ataupun di tepi jalan ataupun di kawasan-kawasan perumahan dan sebagainya. Jadi sepanjang pandemik kita melalui, ada masa kita tidak boleh dine in ataupun makan ketika kita lalui seperti sekarang ini. Kita hanya boleh bawa pulang saja, bungkus bawa pulang. Dan saya rasa Sabah lebih lama melalui PKP, tidak boleh rentas negeri, tidak boleh dine in di kedai makan dan sebagainya. Adakah itu juga menjadi cabaran? Adakah cendol Ina ini boleh mendapat pulangan lebih banyak ketika tidak boleh rentas negeri, tidak ataupun ketika PKP sepanjang kita melalui sekarang ini, kerana orang duduk rumah, orang ingin menikmati cendol Ina dan sebagainya? Zuraina, silakan. Okey, untuk pengetahuan semua kepada sesiapa yang mungkin belum tahu konsep yang cendol Ina ada, konsep yang cendol Ina ada cuma take away. Sebelum dan selepas PKP kita cuma take away. Kita tidak menyediakan kerusi meja, kita bukan berbentuk kafe, tapi kita berbentuk kios yang kecil dan cuma take away. So sebelum PKP dan selepas PKP, benda tu dia tidak terjejas sangatlah. Terus terang kita tidak terjejas sangat, tetapi kita still mencari langkah untuk kita maintain menggunakan
menggunakan teknologi yang ada seperti Facebook Live, TikTok, yang dulunya budak-budak sekarang dah boleh digunakan untuk platform bisnes macam Hikmat Delivery seperti Foodpanda, seperti seperti pesan sederhana. Selagi ada mereka, selagi itu kita boleh berniaga. Walaupun kita dari sebelum PKP dan selepas PKP, walaupun kita just take away sahaja, tetapi kita masih boleh maintain walaupun PKP, insyaAllah dan Alhamdulillah. Ya, Puan Zuraina, memang nampak peningkatan permintaan ketika PKP ini kerana pembelian dalam talian dan melalui laman sosial ini. Kita cuba menghubungi Puan Zuraina, tetapi mungkin itu juga antara realiti kehidupan usahawan PKS di Sabah. Ada yang berhadapan cabaran yang hebat seperti apa yang dikongsikan Datuk Yap sebentar tadi. Ada ini merupakan satu peluang dan melipat gandakan perniagaan dengan permintaan yang semakin meningkat ketika mereka lihat komuniti masyarakat terkurung di rumah akibat tidak boleh rentas negeri, akibat lockdown yang kita lalui sekarang seperti Cendol Ina di Papar Sabah. Mungkin Puan Khadijah melihat situasi ini, nampaknya ruang perniagaan itu memberi kita gambaran bahawa keperluan bantuan dan jenis dana bantuan yang diperlukan oleh usahawan adalah pelbagai. Ia menunjukkan kepada kita perlu lebih inovatif mendekati mereka ini kerana ini satu situasi yang tidak pernah kita lalui. Mungkin Puan Khadijah nak jelaskan apa lagi jenis pembiayaan dana-dana yang disediakan oleh Agrobank dan juga mungkin ada pengetahuan oleh Puan Khadijah oleh agensi-agensi yang terlibat dalam MAFI ini boleh digebelingkan, boleh digunakan, boleh diambil peluang oleh usahawan PKS dan juga usahawan industri makanan kita, Puan Khadijah, khususnya di Sabah. Bila kita cakap, saya nampak daripada perbincangan tadi, satu daripada segi bantuan daripada pembiayaan yang sedia ada, masa diperlukan untuk membayar balik, kita dah bagi peluang tersebut. And peluang dari segi additional working capital pun ada disediakan, sama ada dana-dana yang memang sedia ada di Agrobank atau dana-dana yang disalurkan melalui Agrobank dengan kos yang rendah. Jadi selain daripada penjana tadi, kita bercakap pasal TRRF juga ya. TRRF tu dia yang pembiayaan, sokongan dan pemulihan bersasar. Yang itu pun ada, dan kita punya dana-dana bank sendiri. Kosnya akan berbeza-beza. Tapi dari segi itu juga, bank pun selagi bukan saja dia deal dengan financing ataupun kita bagi pembiayaan atau financing yang sedia ada, kita reschedule ke restructure. Kita pun ada kita punya, saya akan panggil lebih kurang macam pusat bimbingan kita lah. Kita ada Center of Excellence di mana kita mempunyai juga mengadakan kelas-kelas online untuk membimbing PKS-PKS yang ada ini ya. Jadi mereka bolehlah tengok kita punya intai-intai Facebook kita dengan kita punya website di mana kita agak aktif membantu mereka macam mana lagi untuk memasarkan produk-produk mereka. Because this is something yang diorang mungkin sebelum ni tak peka, so mungkin tak tahu macam mana nak menggunakan social media or e-commerce, channel-channel yang lain. Jadi di Agrobank juga kita ada pegawai-pegawai yang boleh membantu dan memberi khidmat nasihat juga. Itu adalah salah satu daripada kita punya services lah. Dan mungkin dari segi keunikan Agrobank ni pula, kita punya
branch ada berbagai format ya. Dia tak semestinya branch yang kita ada branch yang serupa dengan commercial banks, tapi kelainannya adalah branch-branch kita berada di luar kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan memang yang memerlukan kepada mereka-mereka yang kita kategorikan sebagai underserved and unserved. Dan di samping berbagai format branch yang ada, kita juga ada menyediakan agent agro agent untuk mereka berjumpa. Tapi sekarang ni bila kita cakap pasal PKP, kalau tak convenient untuk pergi branch, permohonan boleh dibuat secara online. Ya, dengan dana-dana yang ada tu kita boleh pergi Agrobank punya website, kita klik dana-dana bantuan yang ada khas di musim PKP ni. Sama ada kita nak delay pembayaran ke, kita nak mora ke, kita nak additional financing di bawah dana-dana yang ada ke, ada borang disediakan di dalam website kita. Dan semenjak PKP ni pula, kita peka dengan keadaan-keadaan yang dihadapi oleh pelanggan-pelanggan kita. So kita pun dah bagi empowerment dari segi turnaround time. Berapa lama nak diproses, kita telah semuanya pun telah diproses. Selagi boleh kita bagi dekat branches. Jadi dia cepat. Dia tak payah lagi pergi kat head office. Semua kita cuba mempermudahkan proses untuk mendapatkan bantuan. Sebab kita pun cubalah apa yang dalam kapasiti kita untuk membantu ya. Itu dari segi peranan-peranan yang telah yang cuba dan telah dibuat oleh Agrobank. Saya juga ingin menyatakan bahawa kalau dari segi exposure kita dekat Sabah market ni, Sabah ni adalah salah satu market yang penting bagi Agrobank juga. Sebab kalau kita tengok sekadar ni financing kita dekat area Sabah sahaja telah pun melebihi 1 bilion. 1 bilion lebih dan merupakan lebih kurang dalam 10% daripada total financing asset yang ada di Agrobank. Menunjukkan kepentingan market Sabah ini, dan kebanyakan daripada customer-customer kita yang di Sabah ni, fokus kita adalah kepada SME dengan micro customers. So itu adalah peranan-peranan yang dimainkan oleh Agrobank. Ya, mungkin Puan Rija nak tambah senario di Sabah apa yang dikongsikan Datuk Yap sebentar tadi, kos-kos yang naik mendadak ketika PKP dan pandemik COVID-19 ini seperti harga makanan, haiwan, harga baja untuk sawit dan sebagainya, kos logistik, kerana kita tahu sistem rantaian makanan ini ia bersangkut paut antara satu sama lain seperti kapal, pengangkutan lori, cold room dan sebagainya. Kalau itu Datuk Yap, mungkin rakan kita Datuk Tahir Pichu di Tawau antara usahawan berjaya dalam bidang poultry. Saya rasa beliau juga terkesan kerana saya sempat berkongsi dalam temu bual di Esrawani, pasarannya tidak sama lagi sebelum PKP akibat kos harga makanan haiwan yang agak tinggi, yang amat tinggi sejak awal tahun lalu. Rakan kita saudari Mardiana Samsudin di Tawau yang ataupun memiliki ternakan kambing dan juga industri petegasi cili dan sebagainya, semuanya terkesan apabila kita mendekati mereka. Jadi adakah Agrobank melihat ruang-ruang yang berbeza ini, ada ruang pembiayaan selain daripada apa yang diterangkan oleh yang disediakan oleh Agrobank sebelum ini? Adakah ruang itu juga boleh dibawa bincang oleh usahawan agro kita, Puan Khadijah? Boleh, insya-Allah. Tapi daripada saya dapat pick up 2 points daripada Datuk Yap tadi tu ya. Pasal equipment yang dia kata bantuan kewangan dah ada, cuma masalah-masalah dia sebenarnya equipment yang ada perlukan orang daripada luar untuk datang servis. Betul. Dan masalah-masalah ni sebenarnya ini bukan real. Ya, ini real. Kita ada customer lain juga yang menghadapi masalah yang lain, yang mana customernya sama macam kedudukan Datuk Yap. Sebelum ini perniagaan mereka memang bagus, hebat dan besar, tapi terkesan. Jadi bagi pihak kita sebagai salah satu juga daripada agensi di bawah MAFI, kita boleh cuba membantu menyuarakan isu-isu pelanggan-pelanggan kita kepada MAFI untuk dibawakan, dibincangkan dengan agensi yang lain juga. Kita menggunakan saluran MAFI. So isu-isu macam ni kita boleh bantu bawakan, naikkanlah ke atas
And also, tapi isu yang kedua yang discuss oleh Datuk Yap tadi tu pasal price control. Itu pun memang kita dengar daripada ramai kita punya pelanggan, dan dalam perbincangan di MAFI juga, di mana the price control tu agak membebankan kepada pengusaha tempatan kita disebabkan oleh kos yang meningkat. Jadi bagi kita Agrobank ni kita boleh cuba bawakan kepada agensi di perbincangan kita, mesyuarat-mesyuarat yang ada untuk dibawa naik kepada pihak yang berkenaan lah. Itu salah satu daripada yang saya boleh komen daripada yang komen daripada Datuk Yap tadi. Kita pun faham ya. Betul. Kemungkinan benda ni kita kena bincang lagi. Kita harapkan mereka yang mendengar Facebook Live Dialog SME Sabah pada hari ini dapat mungkin memberikan respon terhadap keluhan-keluhan usahawan yang genuine, yang begitu berpengalaman seperti Datuk Yap. Mungkin Datuk Yap, sepanjang PKP ini, apa langkah-langkah pemulihan dan ataupun bertahan yang syarikat Datuk Yap lakukan, dan juga pembaharuan cara inovatif baru mungkin tidak pernah dilakukan sebelum ini, tetapi sekarang tidak ada pilihan, Datuk terpaksa melakukan perubahan dari sudut pemasaran dalam talian misalnya, ataupun lebih banyak demand melalui ataupun cara-cara baru perniagaan dan sebagainya. Mungkin Datuk Yap nak kongsikan dengan kami, silakan. Ya, thank you, Moderator. Sebenarnya ini industri ini, saya dalam ini industri, ini masalah tiada punya. Sebab kita sebelum ini tiada ada bank, ada bank, Agrobank tersedia untuk agriculture, untuk pertanian. Jadi bank sudah tersedia. Kita tidak cukup kawangan, boleh pinjam di bank. Pasaran sudah tersedia. Sekarang pasaran sudah ada. Cuma bila PKP punya masa, karena lockdown sini, lockdown sana, jadi hasil pertanian ini tidak boleh dijalan. Nah, itu yang jadi masalah. Sebab ini hasil pertanian ini, dia bukan hasil dari pokok. Dia mau pergi buat peladangan, dia gunakan mesin. Jadi mesin ini jentera. Sekarang kita modern farmer, mesti gunakan mesin. Bila mesin ini kita perlukan gunakan diesel. Jadi sekarang diesel ini kita punya ladang di farm, mesin farm, traktor, bulldozer, excavator, dia bukan ada rotek, bukan ada tayar. Dia tidak boleh isi keluar pergi bandar isi itu minyak. Jadi sekarang minyak sekarang ini kita di dalam industri pertanian, talking about industri pertanian lah. Jadi semuanya minyak syarikat beli kah, individu beli kah, smallholders beli kah, dia perlukan itu minyak industri. Minyak industri itu harga dia sudah melambung. Contohnya macam sekarang punya harga sudah RM2.30, RM2.40. Tetapi kalau banding dengan station, minyak baru dijual RM2. Bagaimana kita keluarkan sumber makanan untuk negara, food security, tetapi gunakan kos yang tinggi. Jadi kalau dapat di mana agensi yang kontrol, minta tolonglah. Kasih kita peluang pergi beli minyak di station. Nah, dia punya polisi. Hanya dia bilang boleh beli dalam 1 drum saja. 1 drum. Kita punya semua mesin. Mesin mana boleh? 1 drum saja. 1 hari mau pakai berapa drum? Jadi bikin menyusahkan sama farmer. Dan juga sekarang orang lain bawa kereta mewah, pergi makan angin, beli 1 biji kereta 1,5 juta, dia boleh pergi beli minyak di station. Bagaimana kita farmer ini tak boleh pergi beli minyak di station? Saya pun tak tahulah bagaimana ini polisi dibuat oleh government ini. Jadi saya harap boleh urus baik-baik lah. Ini polisi boleh dikaji semula. Tengoklah itu minyak di mana. Kita ini pakai di ladang, bukan bawa pergi jual. Kan? Contohnya macam satu, Nelayan. Nelayan ini sekarang, dia dapat diesel subsidi RM1.60. Okey.
harga RM1.60. Selepas itu ikan dijual di pasaran tidak ada harga kawalan. Kita punya semua daging semua kena kawal. Oh, ini tidak boleh jual begini. Jadi kita gunakan minyak industri lagi minyak mahal. Jadi kerajaan sana bilang how to encourage the farmer, how to produce kita punya food. Sekarang sudah makanan sudah capai 50 lebih bilion setahun. Ini satu angka yang besar. Kalau ini kena kawal, bagaimana industri boleh maju? Dan juga sekarang government harusnya dia mau commercial farmer, buat secara besar-besaran, jangan small scale, mesti buat yang besar punya. Bank sudah tersedia, pinjam duit saja, pasaran sudah sedia. Kita boleh fulfill kita punya SSL, tidak ada masalah kalau bagi saya. Inilah mau cari jalan lah, macam mana masalah saya lah. Itu yang saya dapat. Macam sekarang SCSB. Contohnya saya ada apply 2 SCSB, dia sudah kasih anggaran, budget sudah saya bayar, itu current tidak pergi tarik. Itu tidak apa lagi. Baru saya dapat lagi ini bulan dapat surat lagi. Oke, dia bilang deposit akan increase. Saya pun heran. Sudah pun masa susah, deposit lagi kasih naik. Saya sudah bayar sebelum itu deposit pada awalnya RM9,000. Contohnya lah satu example. 9,000. Saya punya current pakai 1 bulan baru 4,000 lebih. Bagaimana lagi dia suruh saya top lagi itu deposit? Sedang pun ekonomi sudah begini. Tolonglah. Kan macam mana mau bantu ini rakyat? Bukan kita minta 1 sen dari kerajaan subsidi. Tidak perlu. Kita tidak perlu minta kerajaan subsidi. Kita perlukan kelonggaran ini. Kita dapat fair. Kalau farmer, kasihlah kalau mau subsidi RM1.60, dibagi semua. Jangan pilih kasih big scale atau small scale. Kita kasih. Jadi sebab kita nampak ini food security. Kalau tidak ada bagaimana? Jadi sekarang ada polisi begini, saya pun tak tahu lah. Ini polisi pun manusia yang bikin. Kan? Jadi kita cari jalan lah. Macam sebelum ini dulu Agrobank pun dia kasih small scale. Dia tidak boleh pinjam secara besar-besaran. Saya pun highlight juga kalau kecil bagaimana kita capai kita punya sasaran SSL. Jadi sekarang Agrobank pun sudah buka secara besar-besaran. Kita terima kasih juga lah Agrobank dan juga terima kasih juga kepada bank negara. Boleh listen. Tetapi banyak lagi perlu dikaji semula yang saya nampak lah. Ini saya sendiri nampak saya punya susah. Bila saya sudah keluar dari susah, dari bawah sampai ke atas, 1982. Pada masa itu 2 ekor lembu saja parah susu pakai tangan. 10 jari saja picit, tidak ada mesin. Jadi until today memang cabarilah banyak punya masalah. Jadi ini hari saya highlight lah. Saya sudah sudah. Tetapi saya nampak makin lama kita punya trend bukan lagi mau turun. Kita akan naik lagi import. Bagaimana kita punya duit keluar banyak lagi. Sini kita masih bergaduh lagi. Bagaimana boleh maju? Bank sudah pinjam. Kalau bank sudah pinjam, kita tidak boleh bayar. Siapa juga yang susah? Bank juga susah, bank negara juga susah. Kan? Jadi saya mintalah, tolonglah kepada berkenaan punya agensi, kalau boleh kaji semualah balik itu polisi lah. Semua cerita talking about the polisi ini sekarang ini. Sekat sini, sekat sana, macam mana mau jalan? Saya tidak apa-apa juga. Kalau saya tidak boleh, senang cerita saja, tutup kedai saja. Kan? Tapi siapa yang akan produce? Itu saya punya komen lah, yang saya personally lah yang saya punya komen di sini. Saya nampak apa masalah selama begini. Thank you. Ya, Datuk mungkin nak tambah sedikit. Bagaimana Datuk mendapatkan reaksi peternak dan juga mereka yang menceburi bidang peternakan secara besar-besaran dan juga kecil-kecilan di negeri Sabah? Kerana kita nak tahu juga kalau Datuk dengan kataupun anchor livestock di Sabah sekarang, saya tak boleh bayangkan bagaimana peternak-peternak kita di seluruh negeri Sabah menghadapi situasi yang getir sekarang. Mungkin Datuk dapat feedback dari mereka, apa yang mereka lalui dan apa yang mereka mahukan, Datuk? Ya, terima kasih Tuan. Ini saya boleh jawab ini soalan. Sepatutnya macam sekarang, kita mau pilih farmer, kita akan selected itu farmer, bukan selected itu orang. Mesti mau tahu dia punya background. Lepas itu dia akan tengok dia mempunyai tanah ke tidak. Jadi dalam 1 hektar, contohnya boleh simpan 20 ekor lembu.
Jadi kalau dia 10 hektar baru boleh simpan 200 ekor lembu. Jadi dia harusnya ada mempunyai tanah yang sesuai. Tanah itu boleh mechanized. Jadi bermaksud itu mechanized, dia tidak boleh lebih daripada 15 degree. Itu bukit. Sebab itu menggunakan mesin jentera untuk potong rumput. Selepas itu dia mesti mempunyai kawangan untuk buat dia punya kandang. Dan juga lembu itu pun mau piara itu lembu yang betul-betul boleh untung. Banyak yang sekarang ini terlibat dalam industri ternakan, livestock lah, farming. Lembu berdaging, contohnya lembu berdaging. Lembu juga, begini juga lembu tenusu, lembu juga. Jadi lembu tenusu ini dia boleh dapat 3 purpose. Yaitu lembu ini tenusu sekarang sudah gunakan feedlot system. Feedlot system ini kurung di kandang. Jadi bila dia kurung di kandang, dalam ini kandang, jadi dia boleh dapat dia punya najis untuk baja. Lepas itu lembu perah susu, dia dapat susu, boleh jual susu. Lepas itu lembu anak jantan boleh jadi berdaging juga. Jadi dia dapat 3 purpose. Ini yang boleh untung. Tetapi yang saya nampak sekarang ini, disuruh lagi piala lembu berdaging. Kalau lembu berdaging, 1 ekor lembu juga, setiap 1 tahun, dia perlukan makanan 10 metrik tan punya makanan. Banyak. 10 tan. Ya. Bukan alang-alang. Ya. Kalau 1 tan RM500, yaitu 10 tan sudah RM5,000. Kalau lembu tenusu, dia boleh keluar susu. Susu 1 kali 3,000 liter. Minimum lah. 1 liter RM3 sudah ada RM3,000. 3,000 kali dengan RM3 jadi RM9,000. Kalau lembu daging, dia tidak ada susu. Dia makan saja 10 tan. Setahun itu hanya dapat 1 anak saja. Bila satu anak saja baru 25 kilo. Jadi kalau 1 kilo jual RM10, baru dapat RM250. Jadi bagaimana itu farmer boleh untung? Sebab farmer ini dia tidak ada skill. Dia tidak ada skill, dia tidak tahu. Bila kerajaan bilang ada bantuan, dapatlah kasih lembu 20 ekor, memang dia happy lah. 20 ekor lembu, dia simpan dalam kandang sana. Baru dia kasih makan, dia tengok tidak dapat cari sudah fodder kasih makan ini lembu. The end, dia jual saja pergi sembelih. Itu projek pun tutup. Kalau bank sudah pinjam duit, bank pun ikut karam. Sama-sama juga dia tidak berlayar. Lepas itu bank mau suruh lagi itu farmer. Sepatutnya, itu farmer kalau kicik punya ada 10 ekar, 15 ekar, 5 ekar, bolehlah suruh dia tanam Mausan King, duri hitam, jackfruit, tanamlah sayur. Jadi ini ada ekonomi for the skill, Pak. Yeah. Jadi dia sendiri usaha. Jadi kalau mau buat secara besar-besarannya, macam ini livestock farming, mesti commercial punya skill. 1 kali kasih dia 5,000 ekor, 10,000 ekor. Jangan takut. Kalau tidak kasih begitu, susah. Yang saya nampak sekarang, polisi government ini, dia mau itu quantity farmer. Dia tidak mau itu quality farmer. Bila dia tidak mau itu quality farmer, the end itu rakyat punya duit juga dikasih. Bila itu taxpayer dapat, itu duit lah dikasih balik farmer. Mau tolong, kita punya SSL. Inilah technical orang yang lebih penting di government agency. Dia mesti harusnya tahu apa itu unit cost dan bottom line. Sekarang we talking about business. Mesti kira untung rugi mah. Kalau itu bank mau dapat duit, contohnya Agrobank, dia dapat bank negara sana. Kalau bank negara kasih 1% interest, dia pinjam pun free interest, macam mana itu Agrobank boleh survival? Dia tidak boleh survival. Kita pun sama saja. Mau bisnis, mesti mau untung. Kalau saya punya kiraan itu, kalau 1 campur 1 jadi 2, itu tidak ngam itu. Mesti 1 campur 1 jadi 4. Sebab dia mau perlu bayar gaji. Ya. Dia bisnis, dia mau bayarkan interest. Dia mau untung juga, dia punya gaji juga. Kalau saya tidak pergi bisnis, saya pergi makan gaji, government sudah cakap, sekarang gaji minimum sudah RM1,500. Minimum salary. Bagaimana kalau saya pergi kerja sendiri, saya baru dapat RM1,000. Bagus tutup kedai. Kan? Ya. Ini lagi risiko tinggi. Dapat hasil pertanian tidak boleh jual macam sekarang PKP. Saya nampak ini, kemarin saya pergi melawat itu orang kampung di sini, dia tanam banyak avocado.
sudah itu avocado, dia tidak tahu di mana lagi mau jual. Tiada orang pergi beli. Sebelum itu memang ada orang pergi panjat di pokok dia. Ya. Dia pergi ambil, lepas tolong dia jual 1 kilo ada RM6, RM7. Dia boleh tolong dia jual. Sekarang itu avocado sudah masak semua. Dia punya anak pun dia bilang makan sampai avocado sampai tidak puas sudah tidak mau makan. Nah, jadi sekarang pasaran punya avocado nanti import lagi dari country luar negara. 1 kilo sudah jual RM50. Kita punya avocado baru jual RM2-3 Pak, RM4 Pak. Pun tak ada orang mau pergi tolong. Bagaimana ini farmer mau hidup? Jadi di mana itu agensi yang berkenaan? Bagaimana dia mau tolong? Nah, contohnya kita ada farmer juga. Farmer mau collect itu dia orang punya hasil pertanian. Tetapi hari ini siapa yang keluar pergi tolong itu orang kampung? Nah, dia terpaksa jam-jam saya di rumah lah. Sekarang kerajaan suruh duduk jam-jam di rumah, dia pun jam-jam di rumah. Kita tidak boleh lawan. Ya, okey Datuk. Saja. Menarik. Ini dilema usahawan agro PKS di Sabah dan saya rasa ini juga dilema yang dihadapi oleh usahawan makanan agro di seluruh negara. Orang kata pun terpaksa mereka hadapi dan menanggung kos yang begitu membebankan ketika ini dengan situasi PKP dan lockdown ketika ini. Mungkin Puan Zuraina ketika lockdown ini apa bantuan dan juga jenis bimbingan diperolehi yang boleh dikongsikan kepada kami? Okey, bantuan maksudnya dari segi agensi ataupun macam mana? Ya, dari sudut pembiayaan ataupun moratorium ataupun bantuan mikrokredit yang dipohon ke ataupun bagaimana yang ada diterima ataupun dipohon oleh syarikat Puan Zuraina? Okey, baiklah. Saya jawab soalan ini. Bukan masa pandemik saja, sebelum pandemik dan selepas pandemik dan semasa pandemik pun ada beberapa agensi yang membantu di China seperti Bank dan Bank membantu kami daripada segi pinjaman. Manakala ikut telah membantu kami daripada menambah peralatan untuk menghasilkan produk yang lebih banyak. Selepas itu kami juga selalu menerima nasihat daripada agensi PNS Badan Nasional daripada segi import lagi kami punya SOP company, untuk import lagi kami punya enablement company, dan lebih kepada sistem franchise. Kita lebih kepada ingin menjalani jalan untuk menuju sistem franchise. So, Ina banyak meminta lipat nasihat dari agensi-agensi yang berkenaan. Apa perancangan seterusnya Puan Zuraina untuk melebarkan perniagaan, kerana kita tahu inilah juga peluang mungkin bagi syarikat ataupun PKS lain, mereka terpaksa berjuang tetapi nampaknya cendol Ina ini ada ruang untuk dibesarkan ataupun dipanjangkan lagi perniagaan ke daerah-daerah lain ataupun bagaimana? Apa perancangan Puan Zuraina? Okey, baiklah. Jadi sebenarnya ingin menakluk pasaran dalam dan luar negara itu adalah kami punya visi, tetapi kita stuck di sini disebabkan pandemik sudah setahun 2 tahun macam ni, so kita stuck. Dan kita juga masa ini kita hold untuk pengambilan franchise baru, tetapi insyaAllah selepas habis pandemik kita akan penuhi semua kawasan sampai dengan Ina. Kita akan penuhi semua pekan-pekan, kita akan penuhi semua bandar-bandar yang ada di sana dengan Ina. So mana-mana customer ataupun pelanggan yang jauh, contoh macam Khadijah tadi, dia berada di Lahad Datu, Ina belum ada di Lahad Datu, insyaAllah Ina akan ada di Lahad Datu. Selepas pandemik COVID-19 kita akan usahakan buka untuk semua kawasan, insyaAllah. Amin. Kita doakan hajat itu dapat dimakbulkan dalam masa terdekat ataupun selepas kita melalui PKP 3.0 ya Puan Zuraina ya. Mungkin Puan Khadijah, kita ada beberapa minit ini satu situasi luar orang kata pun imajinasi kita Puan Khadijah kan. Apatah lagi Sabah.
Sabah kita tahu ia antara negeri yang menjadi epic center kemunculan COVID-19 yang besar pada hujung tahun lalu. Dan sekarang mereka terpaksa juga melalui PKP 3.0. Jadi dari awal tahun 2020 hinggalah sekarang ini nampaknya orang Sabah tidak banyak ada pilihan. Usahawan agro makanan kita, PKS mereka terpaksa bertahan dengan apa yang ada, dan kalau ada jenis perniagaan yang pelbagai seperti Datuk Yap itu mungkin ada sedikit kelebihan. Jadi apa perancangan Agrobank untuk melihat industri agro makanan di Sabah dan PKS Sabah terus survive dalam situasi yang kita lalui sekarang, Puan Khadijah? Bagi Agrobank, seperti yang saya mention tadi, memang satu market yang besar bagi Agrobank, dan kita akan terus untuk membantu mereka bukan dari segi financing semata-mata tapi juga dari segi bimbingan. Jadi kami ingin menggalakkan lagi pelanggan-pelanggan kita, walaupun mereka mungkin tidak memerlukan tambahan dari segi pembiayaan tapi mempunyai masalah-masalah dari segi pembayaran, dan bolehlah berjumpa dengan pegawai-pegawai kami. Kami sedia membantu, dan kita punya visi pun kita kata advancing agriculture beyond banking. Jadi kita tidak saja membuat pembiayaan secara tradisional, kita boleh juga membantu dari segi khidmat nasihat juga. Jadi bolehlah terus berhubung dengan Agrobank, ya. Puan Khadijah, kalau kita boleh imagine rakan-rakan PKS, rakan-rakan usahawan agro makanan di Sabah sekarang, mereka berada di Pergunungan Crocker, di Tenom. Mereka ini hebat dalam industri kopi, pelancongan ekotourism. Kalau rakan-rakan kita di Semporna Tawau, mereka ni hebat dalam peladangan sawit dan juga nelayan pinggiran pantai ataupun laut dalam. Mereka ini merupakan syurga makanan laut, kita tahu. Begitu juga Semporna, mereka ada usahawan ekotourism. Hari ini pelancong langsung tak boleh masuk. Kita tahu banyak hotel mati, industri diving dan sebagainya tak boleh bawa pelancong, semua tak boleh. Semua susah sekarang ini. Dan rakan-rakan kita di Kudat, di hujung Borneo itu, mereka nelayan, mereka usahawan tani dan sebagainya. Bagaimana kita perlu meraihkan mereka dalam masa yang sama. Agrobank membuka tangan, datanglah kepada kami, ejen-ejen kami bertebaran di seluruh negeri Sabah, Puan Khadijah. Yes, untuk maklumannya, sebenarnya kita seperti yang saya cakap tadi, saya tak pasti sama ada ramai yang tahu, dalam website kita, kita pun mempaparkan nama-nama pelanggan kita yang kita kata yang bolehlah orang luar di sana untuk cuba membantu. Itu salah satu inisiatif kita. Kita share information, barang mana nak dapat, beli pada mana, dekat website kita. Itu adalah satu usaha kecil yang kita bantu untuk mewar-warkan lagi produk-produk customer kita yang ada. Dan kebanyakan mereka ini adalah dari golongan IKS. Walaupun kita dalam PKP sekarang ni, tapi kita sentiasa berhubung dengan pelanggan-pelanggan kita, sama ada melalui talian ataupun kita membuat juga kelas-kelas bimbingan kita secara talian. Ya, and kita memang seperti yang saya cakap tadi, kita punya pegawai memang berada di berhampiran dengan pelanggan-pelanggan kita. Jadi bolehlah sentiasa berhubungi, bolehlah meluahkan perasaan apa lagi yang perlu dibantu oleh pihak kami. Dari segi beyond financing yang ada, ya. Bagi saya yang penting sekarang ni macam mana kita hendak menguruskan kewangan kita yang sedia ada. Ya, sedia ada tu supaya kita boleh bangkit semula, dan memulakan perniagaan tu bila PKP ni dah habis. Memang kita faham tindakan undang-undang pun kita tidaklah seagresif yang sebelum ni. Saya rasa walaupun mereka yang sebelum ni tidak dapat membayar, kita alu-alukan mereka untuk datang juga berbincang apa lagi yang boleh kita bantu. Itu setakat. Datuk Yap sebagai orang lama dalam perniagaan agro, orang lama dalam bidang logistik dan juga peladangan, orang lama dalam bidang pelancongan, mungkin Datuk Yap boleh bagi sedikit senario Datuk, apa yang Datuk sudah lalui sepanjang sejak 1982, krisis ekonomi 1998,
krisis ekonomi 2008, 2009, COVID-19. Jadi apa nasihat Datuk Yap kepada usahawan kita supaya mereka bertahan, mereka mencari peluang, mereka perlu mempelbagaikan perniagaan mereka dan juga melihat kos operasi mereka. Datuk Yap. Ya, itulah yang saya katakan, yang kita punya company mesti kontrol kita punya unit cost lah. Dan juga kasih dia maksimum kita punya production, itu penting. Harusnya kita mau fokus. Kerja apapun mau difokus juga. Supaya jangan sampai dia cost tinggi. Dan juga bila kita sudah ada duit, jangan juga kita belanja terlampau banyak. Mesti simpan, sebab saya hadapi tahun 1995 pada masa itu ekonomi pun gawat. Kita pun paham satu kali karena krisis sudah terpaksa ada duit pun mesti kita jaga-jaga. Bagaimana kita kontrol kita punya financial. Supaya kita tidak tahu besok lusa apa yang terjadi. Contohnya macam sekarang COVID, karena sekarang ini. Jadi sekarang ini kalau kita tidak kontrol kita punya company, kita akan tutup. Terutama kita punya manpower. Manpower itu mesti kasih dia kerja betul-betul. Dan juga kita fokus itu pasaran, unit cost, production. Itu setiap semua karena cek balik dan juga dia punya logistik. Contohnya satu tempat yang jauh, kita pergi sana tidak sesuai, macam tanam sawit. Kalau tidak ada kilang, kalau kita tanam sawit jauh, lebih kurang 100 km, bagaimana itu transportation cost? Jadi tidak sesuai, jangan lagi buat itu barang. Memang banyak orang dia tidak paham, dia dengar saja ini untung-untung, dia pergi juga masuk. Tetapi dia tidak kira dia punya unit cost. Itulah saya tekankan sentiasa kita punya unit cost itu harusnya dipantau lah. Baru boleh survival kita punya company. Macam ini hari pun, kita pun bagaimanapun kita mesti terima ini hakikat. Tetapi pasaran sudah ada. Cuma cari jalan saja macam mana mau win-win, mau selesai ini masalah. Jadi asal produk boleh keluar, kita punya bank pun bayar lancar. Walaupun sekarang itu bank, agro bank dia bilang, okay, government bilang boleh stop dulu beberapa bulan. Tetapi saya masih still continue I pay. Tak perlu bilang stop dulu. Kita jalan terus dulu kita punya bayaran juga. Jangan bilang, oh kerjaan mau bilang stop sudah bayaran, tidak perlu lagi mau bayar dulu, berapa bulan gantung. Selepas itu, you mau bayar juga. Betul. Jadi sebelum ini bagus kita bayar juga. Kalau ada duit kita bayarlah, cari jalanlah macam mana reduce kita punya cost. Tetapi memang banyak perniagaan ini dia orang tidak paham, itu yang jadi masalah itu. Dia terjun saja. Dia tidak kira-kira dulu. Sepertinya kita cari kita punya kesilapan sendiri. Jangan cari kesilapan orang lain. Cari jalan macam mana memperbaiki kita punya syarikat. Sebab ini masa depan mereka sendiri punya. Kita sendiri punya. Itu sajalah yang saya punya komen. Okay. Puan Zuraina, bagaimana Puan Zuraina? Tak dapat lagi kita masih ada masalah teknikal dengan Puan Zuraina. Mungkin Datuk Yap akhir sekali, Datuk Yap, nasihat Datuk Yap kepada usahawan kita dan juga mungkin ada ruang-ruang yang boleh maksimumkan oleh kerajaan negeri Sabah misalnya. Kita cerita banyak tentang industri, kita cerita banyak tentang bank seperti Agrobank dan agensi-agensi kerajaan, tetapi mungkin di peringkat negeri ketika ini apa yang Datuk Yap rasa kerajaan negeri boleh membantu usahawan agro makanan kita yang amat memerlukan ruang-ruang untuk mereka bernafas dan bertahan dalam perniagaan. Datuk Yap. Soal bilang kalau mempertahankan perniagaan ini kalau saya dalam bidang agriculture lah, pertanian kan, sama ini livestock kan. Jadi kalau dapat saya mintalah kalau boleh kerjaan negeri ataupun kerjaan pusat. Macam contohnya kita sini Sabah ini masih mempunyai tanah yang luas, terutama penduduk bandar. Ini perlu dibantu banyak ini. Sebab contohnya kita punya tanah, memang sesuai sudah kita tanam. Tanam 1, musangking. 2, ini duri hitam, jackfruit, avocado, mango. Semua sesuai. Jadi kalau dapat, kerjaan ini boleh dapat, minta saja benih saja bagi sama penduduk luar bandar.
kasih benih saja yang berkualiti. Jangan sembarang ditanam, sembarang punya tanaman. Tanam yang satu yang ada kualiti, selepas itu dikasih baja, lepas itu bagilah sama orang yang punya tanah kawasan 5 ekar, 10 ekar. Jadi dia orang sendiri boleh buka tanah, tunjuk ajar macam mana dia punya tanaman, distance dia, fertilizer program, mesti kasih ajar dia macam mana, ikut itu program. Lepas itu baru ada yang kualiti punya buah. Selepas itu baru kita jual di kita punya pasaran tempatan. Selepas itu lebih kita boleh ekspor. Sebab kita di Malaysia sini, dia punya cuaca lain. Ini tropical food. Di luar negara tidak dapat. Jadi kita boleh antar kita punya buah pergi luar negara. Sebelum ini saya bersama-sama dulu kita punya Menteri Pertanian Malaysia, Datuk Sabri. Kita pergi di China, buka pasaran. Pasaran memang terbesar sekali di China. Dia perlukan itu refinement. Tetapi kalau kita tidak ada tanam yang klon yang bagus, bagaimana kita boleh ekspor? Contohnya macam kita punya nanas. Ada Keningau Diamond, ada juga MB2. Kita fokuslah tanam. Tetapi yang sekarang masih jaga lagi di bawah agensi. Bukan saya yang jaga. Agensi yang jaga kan. Jadi dia orang akan tunjuk aja lah bagaimana. Supaya ada collecting center, boleh ambil balik dia punya buah, lepas tu dia boleh jual, boleh tolong lah ada orang kampung. Jadi sekarang ini orang kampung ini dia tanam, dia tidak tahu di mana mau jual sudah ini. Sebab dia pun tidak tahu ini dunia macam mana. Dia di kampung saja, dia tahu tanam. Jadi kalau tidak pandai kita tunjuk ajar. Sebenarnya orang itu bukan tidak boleh, boleh. Yang penting dia ada sifu, ada guru. Kalau dia tidak ada cikgu, macam mana dia mau pergi ajarnya? Inilah masalah yang saya nampak lah. Kalau boleh dapat, mintalah kerajaan negeri dan persekutuan. Tolonglah kasih subsidi beli benih, beli baja saja. Tolong dia orang. Memang dia orang keluar dari miskin. Sekarang saya nampak kerajaan fokus kepada penduduk luar bandar, kasihlah itu rumah, PPRT. Bila PPRT, dia bukan boleh keluar dari miskin. Dia tambah lagi miskin, sudah ada rumah. Kalau kasih itu benih, sama dia terus kaya. Sebab itu berbuah terus ni setahun berbuah 2 kali. Contohnya mau sangking. Satu pokok you tanam boleh dapat tidak banyak lah. 3,000 sampai 5,000 ringgit. 3,000 ringgit hingga 5,000 ringgit. Jadi kalau satu ikat tanam 40 pokok. Kalau satu pokok boleh dapat 3,000. Jadi 40 pokok 120,000 setahun. Itu rumah PPRT 60,000. Kalau dia pikir lebih cantik lagi ini rumah. Dia sendiri boleh bikin. Agrobank pun boleh pinjam duit, boleh tolong. Kalau dia perlukan berkembang dia punya tanah, oke, agrobank sudah tersedia. Memang agrobank memang dia tolong, kan? Tetapi kalau agrobank tolong, mesti ada syarat juga. Syarat dia macam mana kau mau bayar balik. Akan tengok kau punya record. Kalau tiada record, dia pun tidak boleh pinjam juga. Saya sudah pinjam duit di bank, saya tahu lah. Kalau macam saya punya record di agrobank bagus, agrobank tidak masalah, pinjam 20 juta, 30 juta, pinjam saja. Tetapi saya sendiri mau tanggung itu risk juga. Kalau mau pinjam, mesti bayar, jangan pinjam tidak bayar, itu susah itu. Nanti CEO pun sini, macam mana? Pening Puan Khadijah nanti. Ya. Itu saya rasa kesedaran tentang industri makanan yang begitu besar. Kita mengimport hampir 50 bilion ini bukan kita ataupun tidak tahu, kita sedia maklum, tetapi kita perlu merebut peluang ini. Rakan-rakan kita di Sabah mempunyai tanah yang amat luas. Kalau di Tawau itu ada ternakan ikan kerapu berkualiti tinggi, airnya jernih, boleh tangkap terus live fish ini untuk diekspor ke permintaan tinggi di China, di Hong Kong, Taiwan dan juga Jepun. Begitu juga di Lahad Datu. Saya rasa inilah peluang yang perlu kita lihat ketika pandemik ini. Makanan terus mempunyai demand yang tinggi. Puan Zuraina dengan cendolnya akan ataupun melebarkan sayapnya di seluruh pekan-pekan besar, bandar besar negeri Sabah. Kita mengharapkan yang terbaik Puan Zuraina ya, cendol Ina itu. Dan mungkin akhir sekali pada Puan Khadijah, apa lagi ketika kita melihat ruang COVID-19 ini, exit plan pemulihan inilah yang kita perlu bersedia dari sekarang. Kerana kita tahu pandemik ini akan lama dengan kita, tak tahu bila. Tetapi kita perlu hidup dengan pandemik dan perniagaan agro makanan akan terus flourish dengan situasi kita sekarang. Jadi exit plan, strategi plan yang terbaik adalah
bermula dari sekarang, bukan kita menunggu bila pandemik akan selesai nanti, Puan Khadijah? Ya, bagi saya kita hendaklah sentiasa bersiap sedia sebab walaupun kita ada exit plan, kita tak tahu mungkin ada sesuatu yang di luar jangkaan. Jadi adalah amat penting tentang pengurusan kewangan dan juga business plan pelanggan itu sendiri, ya, dengan berkongsi dengan Agrobank, sekiranya mereka pelanggan Agrobank, berkongsi dengan kita apa dia punya plan supaya kita dapat sama-sama membantu dan sama-sama mengharungi keadaan ni bersama-sama lah, ya, untuk sama-sama membantu dan seterusnya memulihkan keadaan ekonomi. Kita amat menggalakkan pelanggan-pelanggan kita juga untuk mengikuti untuk observe the new norm, ya. Digitalisasi, orang bercakap pasal digitalization, be agile, and kita pun sentiasa bersiap sedia apa-apa keadaan yang mendatang, kita boleh menyesuaikan diri tanpa ada kesan yang buruk kepada the sustainability of our business. Mungkin Puan Zuraina kalau mendengar kita pada sesi ini sekarang, Puan Zuraina dengar? Puan Zuraina mungkin ada kata-kata semangat kepada kaki tangan Cendol Ina dan juga rakan-rakan usahawan di Sabah sekarang, mungkin ingin dititipkan kepada mereka. Puan Zuraina, silakan. Okeylah, baik. Kepada usahawan-usahawan yang struggle macam saya, yang kecil, usahawan kecil yang macam saya, kita bertahan selagi yang boleh. Kita cuba bertahan beberapa bulan lagi. Kita tingkatkan skill kita, mempromosikan kita punya produk. Kita cuba tambah menu. Kita cuba create satu menu yang unik supaya menu boleh viral dan boleh membantu sales. Kalau saya lah, kalau sekarang kita berjaya menghadapi program COVID-19 ini, insyaAllah selepas COVID-19 kita akan senang menghadapi apapun cabaran di depan, insyaAllah dengan bantuan insyaAllah, alhamdulillah. Ya, kita cuba meneliti Facebook Live. Jika ada barang soalan dari peserta ataupun penonton kita dalam dialog SME Sabah 2021 ini, mungkin ada beberapa soalan yang kita terima. Mungkin satu dari Papar Sabah ni, orang Papar ni, orang kampung Puan Zuraina ini. Boleh ke Farm Wak mungkin. Boleh ke mohon penstrukturan semula pinjaman sepanjang PKP ini? Ini mungkin soalan akan respon pada Puan Khadijah. Yang kedua, Encik Andi Tahir, Andi Muhammad. Puan, 2 tahun gelombang PKP cukup menghentam pulas, merempas pulas usahawan mikro kita. Sales terjejas dan PKS kita juga berusaha untuk bertahan. Kesan daripada terjejas tersebut boleh dilihat melalui statement bank dan rekod Stikris dan juga Sitos untuk PKS. Jadi mungkin Puan Khadijah nak respon tentang dua soalan ini. Silakan Puan Khadijah. Sebenarnya anda ada masalah, sila berhubung dengan pegawai-pegawai bank. Ya, bank pun sebenarnya the last resort dia nak pergi legal tu adalah yang terakhir sekiranya sudah tidak ada perbincangan langsung. Jadi nasihat saya, kalau ada masalah jangan lari, jumpa dengan pegawai-pegawai bank dan kita cuba bawa bincang. Ya. Dan untuk soalan kedua, SOP pula, untuk makluman semua, bila kita ada buat pengumuman pasal mora dengan untuk pengurangan pembayaran bulanan, dokumen diminta adalah sangat sedikit. Ya, sekiranya dah ada rekod dalam bantuan sara hidup, dan kita tidak memerlukan apa-apa dokumen. Terutama bila ada MCO 3.0 ini, adalah amat dilonggarkan dari segi documentation. Dan ada juga kes di mana mereka tidak dapat memberikan dokumen-dokumen yang memerlukan dokumen. Kita pun atas budi bicara kita pun tangguhkan. Selepas PKP bolehlah bagi dokumen yang diperlukan. Dan dari segi Agrobank pula, memang kita telah melonggarkan SOP kita sendiri, bukan SOP COVID, SOP pemprosesan. Ya. Pemprosesan kita telah SOP juga. Banyak SOP kita yang untuk cara kita memproses, kita telah melonggarkan
seperti yang saya katakan tadi, memang sekarang ini kebanyakan keputusan yang melibatkan dana-dana yang penjana, kita telah beri kuasa melulus kepada kita punya cawangan-cawangan di mana kita mempunyai cawangan lebih daripada 130 lebih, terutamanya kepada golongan-golongan B40 dengan customer-customer yang micro customer kita. So itu adalah sudah pun implemented dalam dari segi kelonggaran. Mungkin ada satu dan dua terlepas pandang dan saya galakkan untuk sentiasa follow up dengan officer kita lah. Ya. Boleh bincang. Boleh bawa dibincang. Ya. Boleh bincang. Terima kasih Puan Khadijah. Mungkin sebagai penutup perbincangan kita, Dato' Yap, bilakah kita boleh datang ke ladang Keningau untuk minum kopi, makan musangking dan juga dapat steak di ladang Dato' Yap ya? Ya, boleh tuan. Yang sekarang ngam-ngam itu buat baru habis. Ini last week juga habis minggu yang lalu. Jadi tunggu lagi 4 bulan lah. Sekarang ada berbunga lagi. Lebih kurang sekarang sudah Jun lah. Jadi bulan 11 begitulah. Kita harap ketika itu kita dah boleh merentas negeri, tak perlu kuarantin masuk Sabah 14 hari. Jadi senanglah kami dari Semenanjung untuk ke Kota Kinabalu terus ke Keningau, Dato' Yap. Terima kasih Dato' Yap. Ya, sentiasa. Ya, sama-sama. Terima kasih Dato' Yap atas program kita pada pagi ini. Terima kasih Puan Zuraina dari Cendol Ina dari Papar Sabah. Saya suka kalau ke Papar tu kena pergi ke Pekan Benomi, carilah ada Cendol Ina di situ. Makanan laut pun murah. Nak beli apa belacan ataupun ikan kering ke apa ikan bilis pun banyak di Papar ya Puan Zuraina ya. Ya, jadi kita harap kita doalah sama-sama orang Sabah boleh ke Semenanjung, orang Semenanjung boleh ke Papar, ke Sabah, seluruh ke Sabah kerana kita tahu Sabah adalah negeri pelancongan pusat makanan yang terbaik di negara kita. Terima kasih kepada Puan Khadijah, penanggung tugas Agrobank dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank. Itu saja yang kita ada pada pagi ini. Dan jika ada sebarang silap dan salah tersasul bahasa dan juga kesilapan teknikal kami pada pagi ini, kami mohon maaf bagi pihak penganjur, pihak Agrobank dalam kita menganjurkan Dialog SMB Sabah 2021, satu situasi yang bukan mudah. Setahun COVID-19, pemulihan dan pemerkasaan industri agro, makanan dan juga PKS. Jadi itu saja saya Nazri Kahar. InsyaAllah jika diberi kelapangan dan juga peluang masa hadapan, kita akan berjumpa lagi dalam Dialog SMB, mungkin untuk negeri lain pula. Sekian, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Perjalanan kami dalam menjejak potensi, menyusuri sawah, kebun, ladang dan pekan, menyelami hati dan pandangan. Kami dengar, kami amati, usaha yang penuh komitmen, penuh yakin. Kami melihat limpahan hasil tanaman dan hamparan ternakan seluas mata memandang. Lalu kami lengkapi kurniaan ini dengan hikmat dan sokongan agar ia kekal dihargai oleh generasi akan datang. Setiap hari adalah lembaran yang baru dengan harapan yang tinggi, kerana hidup ini umpama membelah ombak. Hanya yang cekal mampu mengharungi. Mereka yakin usaha mereka dihargai, sehingga selamat sampai ke destinasi. Tiada kejayaan mampu dimiliki tanpa perancangan yang teliti. Semuanya dikongsi bersama demi kemajuan diri. Kerana itu kami sentiasa di sisi, sehingga hasrat dan impian tercapai. Kami terus dengar, hargai dan bantu anda menyusun langkah yang lebih lancar.
mengatur cara meningkatkan taraf kehidupan ke arah pembangunan yang jati dan sempurna. Apabila usaha kita menjadi kejayaan anda, itulah kejayaan hakiki yang sebenar.